Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Gaddafi selaku imam dan khatib kita pada hari ini sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat. Saya tengok masih ada ruang kosong lagi ya. Sila ke depan penuhkan saf-saf hadapan untuk kita sama-sama memberi ruang pada rakan-rakan kita di belakang. Yang kedua, saya memohon maaf di atas audio surau pada hari ini. TV tidak dapat beroperasi dengan sebenarnya. Tuan-tuan akan nampak kursi je. Ustaz naik kan tak nampak. Jadi dengar suara je lah. Minggu ni insyaAllah kita kekurangan audio untuk pelaksanaan salat Jumaat pada hari ini. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله القائل الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan setiap apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, seterusnya berjaya dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Fokus khutbah kita pada hari ini ialah berkaitan ilmu dan juga Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mengharungi arus kehidupan ini, kita amat dituntut mempelajari pelbagai bidang ilmu yang bermanfaat, baik dalam urusan mentadbir dan memakmurkan bumi ini. Islam menggalakkan umatnya untuk menuntut apa sahaja bidang ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu dan Islam itu bergerak seiring. Ilmu dan Islam tidak boleh dipisahkan, kerana Islam itu sendiri adalah berteraskan kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan akal fikiran dan ilmu sebagai keutamaan yang membezakan antara insan dengan haiwan. Dengan akal dan wahyu, manusia mampu menyerlahkan potensi dan kekuatan yang ada padanya. Sejarah telah membuktikan bahawa kesinambungan budaya menuntut ilmu berterusan bermula sejak Nabi Adam AS hingga sampai kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga peristiwa bersejarah ketika penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira adalah penekanan kepada ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perkataan Iqra' apabila diterjemahkan adalah suatu arahan membaca dan menjalankan penyelidikan untuk menjadi kunci kepada orang yang berilmu. Ayat tersebut juga menjelaskan bahawa Islam menyuruh umatnya supaya menjadi orang yang berilmu. Islam juga meletakkan ilmu sebagai asas utama dan landasan untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan ummah. Dalam sejarah keagungan Islam, kita dapat lihat bagaimana kejayaan para sahabat dan ulama yang membawa syiar Islam sehingga agama Allah Subhanahu wa taala ini berkembang hampir sepertiga dunia dengan berpaksikan ilmu. Contohnya, pada zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah, Uthmaniyah, Konstantinopel dan lain-lain tamadun Islam, masyarakat Islam ketika itu telah memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang ilmu, sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah, dari ilmu bintang hinggalah kepada ilmu seni bina dalam tempoh lebih kurang 900 tahun antara abad ke-7 Masihi hingga ke-16 Masihi. Oleh yang demikian, Islam telah mewajibkan seluruh umatnya agar menuntut ilmu bagi mencapai kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Malahan, proses menuntut ilmu juga adalah satu usaha yang berterusan sepanjang hayat. Dalam konteks keperluan negara pada zaman revolusi industri keempat ini, negara amat memerlukan modal insan yang bukan sahaja kreatif dan berinovasi,
namun ia juga mencakupi aspek akidah yang kuat, syariah yang betul, serta kepribadian yang berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam telah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu sehingga ke tahap tamadun yang tinggi. Lagi dicontohi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya lebih kurang, Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan di kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu kerjakan. Sebagai umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama bagi melahirkan seorang Islam yang beriman dan berilmu untuk mengekalkan kehebatan tamadun umat Islam. Namun jika diabaikan Al-Quran dan As-Sunnah ini, umat Islam akan tersesat kerana lemah iman serta hilang ilmu dan juga kerana melebihkan kecenderungannya kepada urusan duniawi. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulillah." Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sekali-kali sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Oleh itu, apabila kita hendak beriman dan berilmu dengan sempurna, maka kita hendaklah baca dan faham Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu, agar kita sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara keimanan dan menambah ilmu serta melindungi kita dari kesesatan apabila Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan kita, bahkan sebagai amalan rutin dan pakaian harian. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang tidak beriman dan tidak berilmu. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang berpendidikan tinggi tetapi mengamal ajaran sesat. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang berpendidikan sederhana tetapi masih terpengaruh dengan ajaran sesat. Janganlah jadi orang Islam yang malas dan tidak berusaha untuk menambah ilmu bagi memajukan diri, keluarga dan juga negara. Oleh itu, jadilah orang Islam yang kuat berpegang teguh kepada akidah, syariah dan akhlak supaya menjadi khairah ummah yang seimbang dalam semua aspek kehidupan dan yang paling penting diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup bicara khutbah hari ini, antara pengajaran dan penghayatan yang kita boleh ambil adalah: pertama, umat Islam hendaklah menjadikan kehidupan seharian sentiasa disinari dengan amalan-amalan Islam dan budaya menuntut ilmu. Kedua, umat Islam hendaklah memastikan diri sendiri serta ahli keluarga sentiasa memajukan diri dengan ilmu berlandaskan akidah, syariah dan akhlak Islam. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan seseorang itu tersesat, lemah dan hina dengan ilmu sendiri, jika tujuan memiliki ilmu itu bukan untuk keredaan Allah dan kepentingan Islam, sebaliknya kerana tuntutan hawa nafsu dalam mengejar kehidupan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa akhtama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar, dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya sesudah Allah? Oleh itu, mengapa kamu wahai orang-orang yang ingkar tidak ingat dan insaf?
Al-Jathiyah ayat 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi iqatika samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata wa salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan siksaan akhirat. Selamatkan kami daripada malapetaka alam seperti bencana bah dan banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim